السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir dan jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan haji, puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kuliah kita pada bulan-bulan yang lepas, kita telah sebut bagaimana fitnah ataupun ujian yang berlaku kepada umat bermula daripada pembunuhan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seterusnya berlaku pemberontakan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan yang dimulakan oleh Abdullah bin Sabah, akhirnya memuncak hingga menyebabkan Sayyidina Uthman bin Affan terbunuh. Kemudian apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah menggantikan kekhalifahan Sayyidina Uthman bin Affan, pada waktu tersebut berlaku fitnah juga dilakukan oleh pengikut Abdullah bin Sabah, menyebabkan fitnah besar berlaku di antara para sahabat, iaitu berlaku peperangan Jamal di antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, disebabkan fitnah yang berlaku menyebabkan ramai sahabat yang syahid seperti Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan lain-lain. Kemudian berlaku pula fitnah di antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, menyebabkan berlaku peperangan Siffin yang kita telah bahas panjang dalam kuliah yang lepas. Kemudian selepas daripada itu berlaku pembunuhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ditetak kepalanya oleh Khawarij, menyebabkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah terbunuh. Dan kekuasaan diberikan kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, yang mana selama 6 bulan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan menggantikan ayah dia. Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan daripada kekuasaan yang dia terima, kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bermulalah dinasti Bani Umayyah. Yang ni kita berhenti pada kuliah yang lepas. Ini kita recap lah, takut tuan-tuan lupa nanti. Dia sebulan sekali ni, takut dia tak ingat kan. Dia sekarang pun kalau kita tengok TV ke, tengok Netflix ke, dia awal tu dia ada recap dulu. Takut kita lupa cerita lepas. Jadi kuliah pun lebih kurang macam tu lah. Kita kena recap balik. Baik. Habis bila Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, bermula dinasti Bani Umayyah, adakah selesai fitnah ataupun ujian yang berlaku pada umat? Dia tidak selesai lagi. Kita kena ingat bahawa penyokong Sayyidina Ali masih ada lagi. Ekstremis-ekstremis yang menyokong Sayyidina Ali, yang ideologinya ini digerakkan oleh Abdullah bin Sabah. Geng-geng ni masih ada lagi. Kita kena ingat bahawa fitnah yang berlaku sejak daripada zaman Sayyidina Uthman sampailah apa yang berlaku pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semuanya dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang munafik, pura-pura masuk Islam, tapi dalam masa yang sama dia melakukan kekacauan dan fitnah. Dialah yang memulakan propaganda ketika zaman Sayyidina Uthman, disebut bahawa sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi khalifah, bukannya Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Uthman. Sedangkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tahu semua ini para sahabat dia ada level-level dia, tuan-tuan. Sahabat ni ada ranking dia. Dia di antara mereka kenal. Dia ni ahli Badar, dia ni orang yang 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka kenal di antara sesama lain. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah tak jadi isu pun siapa yang mendahului siapa.
Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar dia ada kelebihan melebihi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia ada kelebihan melebihi Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia ada kelebihan melebihi Sayyidina Ali. Maka sebab tu kita katakan turutan Khulafa Ar-Rasyidin ini Allah Ta'ala telah tentukan dengan cantik. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Abdullah bin Sabah, maka tuntutan ini tak betul. Di zaman dalam kitab-kitab sirah sebut Abdullah bin Sabah ni akhirnya ditangkap oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali tangkap dia. Dia ni orang yang mulakan mendewa-dewakan Sayyidina Ali, memulakan ideologi mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tangkap dia, Sayyidina Ali soal siasat dia. Dia kata, betul ke engkau yang mulakan ideologi bahawa aku yang lebih layak menjadi khalifah melebihi Abu Bakar, Umar dan Uthman? Abdullah bin Sabah dia kata ya. Dia kata memang aku yang mulakan gitu. Dia kata engkau memang lebih layak daripada yang lain. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, engkau kena bertaubat. Kalau kau tak bertaubat, aku akan bunuh kau. Kerana fitnah yang kau mulakan menyebabkan ramai orang Islam telah terbunuh. Kita sebut perang Jamal, perang Siffin. Ramai orang Islam telah terbunuh kerana fitnah yang kau lakukan. Kau kena bertaubat. Kata Abdullah bin Sabah, dia kata, aku tak nak bertaubat. Aku tetap dengan pegangan aku. Dia kata, kalau kau bunuh aku, kau Tuhan. Oh ni, Abdullah bin Sabah punya kata. Dia kata, Sayyidina Ali, kalau kau bunuh aku, kau Tuhan. Kerana Tuhan ni kan yuhyi man yasha, kan, menghidupkan dan mematikan, yuhyi wa yumit, menghidup dan mematikan. Dia kata kalau kau bunuh aku, kau Tuhan, dia kata. Akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab-kitab sirah sebut ambil tindakan membunuh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah mati dibunuh di tangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ada kitab-kitab sirah yang menyebut tindakan Sayyidina Ali ni agak kontroversi sikit, kerana Sayyidina Ali ambil tindakan bunuh Abdullah bin Sabah ni dengan cara macam mana? Dengan cara dibakar. Abdullah bin Sabah ni kena bakar dengan Sayyidina Ali. Ini ulama-ulama beza pendapat. Dia kata kenapa Sayyidina Ali ambil ijtihad bakar Abdullah bin Sabah, sedangkan Nabi SAW di sana ada hadis yang melarang kita untuk membakar makhluk, tak boleh. Tapi ini ijtihad. Sayyidina Ali pun bukan calon-calon sahabat. Dia ni pun sahabat yang alim, sepupu Nabi SAW, menantu Nabi SAW. Ada sebab dia buat ijtihad begitu. Tapi kita yang lain ni ada larangan. Nabi SAW tidak benarkan untuk kita bakar makhluk, tak boleh bakar. Sebab tu kita kalau ada binatang-binatang serangga, contoh kita kata rumah kita ada tebuan ke apa kan, kita halau dengan cara yang lain. Cara membakar tu ada larangan dalam hadis, tak boleh. Kerana yang layak membakar makhluk ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh bakar makhluk hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bakar makhluk. Baik. Walaupun Abdullah bin Sabah telah mati dibunuh oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tapi ideologi dia, pengikut dia yang ekstrim, yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali ni masih ada lagi. Masih berpusat di Iraq lagi. Mereka ni masih ramai. Jadi bila Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, pendukung-pendukung Sayyidina Ali, ini bibit-bibit permulaan Syiah ni tuan-tuan. Ini bibit-bibit permulaan Syiah. Sebab tu kita katakan bahawa Syiah ini diasaskan oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Syiah diasaskan oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Maka bila Muawiyah jadi khalifah, pendukung-pendukung ekstremis yang menyokong Sayyidina Ali ni tadi, dia tak puas hati. Dia plan untuk mengangkat Sayyidina Husain pula untuk menjadi khalifah. Dia plan untuk angkat Sayyidina Husain pula jadi khalifah. Maka mereka mulakan proses memujuk Sayyidina Husain yang pada waktu tersebut ada di Madinah. Yang sebelum ni Sayyidina Hasan abang dia jadi khalifah lepas jawatan bagi Muawiyah. Dia nampak ada seorang lagi ada potensi keturunan Sayyidina Ali, iaitulah Sayyidina Husain. Maka mereka pujuk Sayyidina Husain untuk datang ke Kufah, Iraq, untuk bertemu dengan mereka. Dia jemput. Dia tak kata nak bai'ah lagi, tapi dia kata marilah bertemu dengan kami ni penyokong ayah kamu apa semua. Maka dipujuklah Sayyidina Husain. Para sahabat yang ada di Madinatul Munawwarah pada ketika itu, mereka tak benarkan Sayyidina Husain untuk pergi. Dia kata bahaya ni pergi ni. Kenapa? Kerana takut akan jadi satu perkara yang tak dijangka. Kerana zaman ayah kau pun telah jadi satu peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, menyebabkan ramai sahabat terbunuh. Bahkan sebelum terjadi peperangan tersebut, Sayyidina Hasan dah bagi tahu pada ayah dia Sayyidina Ali. Dia kata ayah, saya rasa tak payah pergilah pada peperangan, takut jadi bertempur. Akhirnya dia bertempur. Maka sahabat-sahabat pun menasihati Sayyidina Husain. Dia kata jangan pergilah, takut perkara yang sama berulang kali-kali ni. Tetapi Sayyidina Husain pada waktu tersebut, kerana pujukan dan rayuan penyokong-penyokong ayah dia yang berada di Iraq pada ketika itu, maka dia pun akhirnya akur dan mula bergerak pergi ke Iraq. Daripada Madinatul Munawwarah mula pergi ke Iraq dengan sebahagian besar ahli keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait.
Pada waktu tersebut, kalau tidak silap saya, antara yang menasihati adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nasihat pada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Dia kata kalau nak pergi tak apalah, tapi jangan bawa ahlul bait ni, takut apa-apa jadi nanti menyebabkan ahlul bait dia akan terbunuh. Tetapi nasihat tersebut tidak diindahkan, dan Sayyidina Husin bergerak dengan tentera dia dan dengan ahli keluarga dia, bergerak bertemu dengan penyokong ayah dia ke Iraq, di Iraq. Dan perjalanan Sayyidina Husin ni dapat information pada waktu tersebut khalifah sudah bertukar daripada Muawiyah, dia pas kepada anak dia Yazid bin Muawiyah. Di zaman Yazid bin Muawiyah ni tuan-tuan, dia banyak perkara yang tragis berlaku. Kenapa? Kerana dalam kitab-kitab sirah tuan-tuan akan temui bahawa para ulama sebut Yazid bin Muawiyah ni adalah seorang yang fasik. Walaupun dia adalah anak sahabat, Yazid tidak sahabat. Yazid lahir selepas daripada Nabi SAW wafat. Muawiyah sahabat Nabi SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, penulis wahyu Nabi SAW. Tapi anak dia ni, Yazid ni, dia lain sikit. Kata para ulama dalam kitab-kitab sirah sebut bahawa Yazid ni seorang yang fasik. Dia meninggalkan salat, dia minum arak dan sebagainya. Sebab itulah dia boleh melakukan perkara-perkara yang agak pelik dalam sirah. Bila Yazid bin Muawiyah jadi khalifah pada waktu tersebut, dapat tahu bahawa Sayyidina Husin dengan rombongan yang ramai mula bergerak ke arah Kufah, Iraq. Dan di Iraq sangat maklum ramai penyokong Sayyidina Ali di situ. Maka Yazid bin Muawiyah pada ketika itu dirasa terancam. Inilah raja tuan-tuan, khalifah, orang yang memegang kuasa ni, bila dia nampak ada sesuatu yang cuba mencabar dia ataupun sesuatu yang akan boleh menyebabkan kuasa dia habis, maka dia akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan cabaran tersebut. Ini berlaku sepanjang zaman. Kalau tuan-tuan belajar politik, tuan-tuan belajar apa yang berlaku sejarah dunia, benda yang sama. Raja-raja, pemimpin-pemimpin, diktator-diktator ni, dia akan cuba habiskan musuh-musuh dia. Kenapa? Kerana dia tak nak ada orang yang mencabar kuasa dia, dia akan menyebabkan dia susah nak buat kerja. Dia sama juga Yazid bin Muawiyah, dia nampak Sayyidina Husin ni sebagai threat dia, sebagai satu ancaman. Kalau Sayyidina Husin dibai'ah oleh orang Iraq, maka dia akan menghadapi satu cabaran yang besar. Terpaksa mungkin akan menghadapi peperangan dan lain-lain. Maka Yazid bin Muawiyah bila tahu ni, dia pun hantar general dia, nama Ubaidullah bin Ziyad, nama dia Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ni tadi, general dia ni tadi, Yazid bin Muawiyah minta dia stopkan rombongan Sayyidina Husin dan suruh patah balik semula ke Madinatul Munawwarah. Jangan biar Sayyidina Husin dengan rombongan dia sampai ke Iraq dan bertemu dengan penyokong-penyokong Sayyidina Ali. Tetapi apa yang berlaku ketika Sayyidina Husin tiba di satu kawasan di Iraq nama Karbala. Sebab tu nama peristiwa tu peristiwa Karbala. Kenapa peristiwa Karbala? Nama tempat tu Karbala. Jadi bila sampai di situ, Ubaidullah bin Ziyad dia tadi telah menyerang rombongan Sayyidina Husin radhiyallahu an, menyebabkan habis rombongan tersebut dibunuh beramai-ramai. Dan daripada peristiwa tersebut 90% ahlul bait Nabi SAW syahid. 90% ahlul bait Nabi SAW syahid. Yang ada pada hari ini ni, ahlul bait yang keturunan Nabi SAW ni adalah mereka yang terselamat daripada peristiwa Karbala tu tuan-tuan. Sebab tu kita kata walaupun peristiwa Karbala ni membunuh 90% daripada ahlul bait Nabi SAW, tetapi Allah Ta'ala tetap memelihara keturunan Nabi SAW. Kenapa? Kerana nanti ada satu bab yang kita akan baca dalam kitab ni berkaitan dengan Al-Mahdi. Al-Mahdiyu minna Al-Bait yuslihuhu Allahu fi lailah. Nabi kata Al-Mahdi itu daripada kami Ahlul Bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Allah Taala pelihara satu keturunan tu yang akhir zaman nanti akan ada Allah Taala lantik yang akan membela agama ni, nama dia Al-Mahdi. Ulama sebut berdasarkan hadis nama dia Muhammad bin Abdullah ataupun Qasim bin Abdullah ataupun Taha bin Abdullah. Sama nama macam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka bila berlaku serangan ni tadi menyebabkan ramai, kepala Sayyidina Husin dipancung. Maksudnya tuan-tuan, kepala Sayyidina Husin ada di Mesir, badan Sayyidina Husin ada di Iraq. Dan kepala mereka yang terbunuh dalam Karbala ni tadi ada di Syria. Yang lain, kepala Sayyidina Husin ada dekat Mesir, badan Sayyidina Husin ada dekat Iraq. Tetapi yang lain-lain tu yang kena bunuh tu, kepala mereka dipancung. Kepala mereka yang ketua-ketua ni ada dekat mana? Ada dekat
makam Babus Saghir di Damsyik, Syria. Hari itu saya pergi, lalu pergi ziarah makam-makam. Di kat belakang tu kita tahu dekat situ ada tempat mereka katakan di situ disimpan kepala mereka yang terbunuh dalam perang Karbala nanti. Waktu saya lalu, kebetulan ada pula dia punya geng-geng Syiah ni tengah buat ritual dekat situ. Saya tak risau, sebab apa? Hari tu saya pakai t-shirt bekas luar. Ada seorang sepupu saya ni dia pakai serban besar. Jadi kita risau lah, takut jadi apa-apa dekat situ kan. Jadi tuan-tuan mungkin tertanya, macam mana kepala yang ramai ni boleh ada dekat Syria? Kerana pusat pemerintahan Muawiyah di mana? Di Damsyik, Syria. Jadi kepala-kepala ni lepas berlaku pembunuhan ni mereka bawa pergi ke depan khalifah, mereka tunjukkan bukti bahawa mereka ni telah dibunuh. Baik. Rentetan dari peristiwa ini dahsyat lah tuan-tuan. Kita pun sebagai ahli sunnah wal jamaah tak setuju benda ni. Kita mencintai ahli keluarga Nabi SAW dan kita tidak menyokong pun tindakan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Tetapi naratif kalau tuan-tuan tengok Syiah punya cerita, seolah-olah kita ni duduk di pihak Yazid bin Muawiyah pula kan. Setiap tahun 10 Muharram kita sambut hari Ashura, kita buat bubur Ashura. Tapi 10 Muharram geng-geng Syiah ni mereka akan sambut hari Karbala. Mereka akan buat setiap tahun, mereka akan ingati bagaimana kesedihan Sayyidina Husain ni dibunuh. Sebab tu tuan-tuan tengok dia buat macam tai pusam kan. Duk ambil pisau dengan tali dengan apa, duk sampai berdarah-darah badan ni, ketuk-ketuk kepala sampai mengalir darah ni. Kenapa? Kerana dia kata nak merasai bagaimana Sayyidina Husain ni tadi terbunuh, bagaimana kesakitan dia alami. Ada yang kata mereka tak minum air pada hari tersebut. Kenapa? Kerana dia kata ketika Sayyidina Husain terbunuh, dia berada dalam keadaan kehausan. Jadi mereka nak rasa bagaimana hausnya Sayyidina Husain pada saat dia terbunuh, menyebabkan dia pada hari Karbala mereka menyeksa diri dan tak minum air pada ketika itu. Ini adalah satu benda yang sesat lah tuan. Kalau kita nak kata tragisnya pembunuhan Sayyidina Husain ni, yang atas-atas daripada itu tak tragis ya tuan-tuan. Kan? Kalau kita nak kata nak kena ada sambutan, nak sambut, nak ingati hari kematian Sayyidina Husain, bagaimana Sayyidina Husain ni kena bunuh. Tuan-tuan, ayah dia Sayyidina Ali kena bunuh juga. Abang dia Sayyidina Hasan kena bunuh juga. Sayyidina Hasan kena racun. Siapa lagi tuan-tuan? Sayyidina Osman kena kepung rumah, kena bunuh juga, kena tikam. Sayyidina Umar tengah solat kena bunuh juga. Tapi kita tak buat pun. Bahkan yang lain-lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ini jauh lebih ranking dan lebih tinggi daripada Sayyidina Husain. Tetapi kita tak buat sambutan mengingati pembunuhan Sayyidina Osman, tak buat peringatan pembunuhan Sayyidina Umar Khattab. Kenapa? Kerana ini suatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kan Nabi sebut dalam hadis, antara perkara yang dilarang yang menyebabkan kena azab adalah kita meratapi kematian. Dilarang tuan-tuan. Kita kalau ada kematian, kita menangis tu tak apa, menangis tu benda biasa. Sedih ni benda biasa. Kalau tak menangis dia benda pelik pula. Kenapa? Kerana kita selipar hilang pun kita sedih kan. Keluar masjid selipar hilang, aduh sedih. Kalau selipar hilang sedih, apatah lagi ahli keluarga hilang, memang sedih lah. Sedih tak ada masalah. Yang dilarang pada syarak adalah meratap. Meratap. Yang tu Nabi kata orang begini akan kena azab. Orang perempuan yang meratap, kalau dia tidak bertaubat pada Allah Ta'ala akan pakaikan dia dengan pakaian daripada ahli neraka. Dan jenazah ni tadi, kalau ahli keluarga dia minta, jenazah tu pun akan kena siksa juga. Yang Syiah ni buat ni apa? Syiah buat ni meratap lah tuan. Sampai pukul-pukul badan mengati kematian Sayyidina Husain ni apa semua. Ni adalah satu benda yang kita kata sangat sesat yang dilakukan oleh Syiah. Keduanya disebabkan peristiwa Karbala ni tadi, Syiah menjadikan Karbala ni satu tanah suci. Bagi dia ni tempat jatuhnya darah Sayyidina Husain dan Ahlul Bait Nabi SAW. Maka dia kata tanah dia tanah suci dan pahala besar kalau sujud dekat atas tanah ni. Sebab tu tuan-tuan tengok geng Syiah ni, dia bawa batu macam buah kerem tu kan. Batu tu dia panggil turbah. Turbah tu apa? Turbah tu batu daripada tanah Karbala sana dia ambil, kemudian dia buat macam tanah liat, dia keraskan. Saya dulu ada batu tu, tapi bukan saya Syiah lah tuan. Tuan-tuan kata saya Syiah lah nanti. Saya dulu kita buat kerja NGO kan. Kadang-kadang kita dok collect barang-barang terpakai ni, stroller lah apa kita buat ni untuk buat kerja-kerja charity. Jadi kadang student-student Iran ni sebelum dia balik ke kampung dia hantar barang-barang tu dengan barang apa semua. Dan kita dok kemas bebek, dia jumpa batu tu. Batu tu nak buang tak boleh pula sebab ada nama Allah dekat situ. Jadinya kita dok tengok rupanya dia memang tanah liat. Kalau kita letak air dia akan cair.
itu adalah batu Karbala. Sebab tu tuan-tuan tengok, dia akan letak atas tempat sujud dia, dan dia kalau boleh sembahyang, dia sujud juga atas tanah tu. Pahala besar sujud dekat atas tanah Karbala, seumpama macam dia tengah solat dekat Karbala. Wah, ni Syiah punya ni kan tuan-tuan, dahsyat. Ada yang pelik tu, dia kadang-kadang dia tak sujud, dia ambil batu tu letak atas kepala. Tu lagi senang macam kita, janji dia letak atas dahi dia. Ini kesesatan Syiah lah tuan-tuan, benda ni pelik. Kemudian Syiah ni disebabkan peristiwa ni, seolah-olah dia main sentimen, dia yang mencintai Ahlul Bait Nabi SAW, dan kita tidak mencintai Ahlul Bait. Sedangkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait lebih daripada dia lagi. Kenapa? Kerana orang Syiah, dia kata dia cinta Ahlul Bait, tetapi Pak Mentua Nabi dia tolak. Pak Mentua Nabi ahli keluarga Nabi SAW. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dia tolak. Isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah, kan Ahlul Bait Sayyidatina Aisyah, tapi dia buat tuduhan macam-macam pada Sayyidatina Aisyah. Ini kita kata kesesatan. Mereka kata mereka cinta Ahlul Bait, tapi tak, sebenarnya mereka cinta sebahagian saja, dan itu cuma retorik saja. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh ahli keluarga Nabi SAW. Ini berbeza kita dengan Syiah tuan-tuan. Dan saya ringkaskan tuan-tuan, bila jadi peristiwa ni tadi, maka orang-orang Mekah dan Madinah sangat marah pada ketika itu. Kerana orang Mekah dan Madinah ni sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan kita kena ingat, saya sebut awal tadi, semua umat Islam pada ketika itu tahu bahawa Yazid bin Muawiyah ni bukanlah seorang pemimpin yang baik. Kenapa? Kerana dia seorang yang fasik. Jadi orang Mekah Madinah bila dengar Yazid bin Muawiyah ni fasik, tambahan pula dapat berita Yazid bin Muawiyah bunuh ahli keluarga Nabi SAW, Sayyidina Husain dan juga Ahlul Bait Nabi SAW. Orang Mekah dan Madinah sangat marah, menyebabkan orang Mekah dan Madinah memutuskan bai'ah dengan Yazid bin Muawiyah dan melantik Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Siapa Abdullah bin Zubair? Dia adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana ayah di Zubair bin Awwam kahwin dengan Asma binti Abu Bakar, akak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia anak kepada Zubair bin Awwam ni ada dua. Abdullah bin Zubair jadi khalifah, Urwah bin Zubair jadi alim. Sebab tu ada satu kisah sebut ketika budak-budak muda, Malik bin Marwan, kalau tak salah saya, Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair, tiga-tiga ni pergi depan Kaabah. Kemudian dia kata, jom kita sama-sama doa lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Maka habis pada tu mereka bertanya di antara satu sama lain, kamu doa apa? Kamu doa apa? Malik bin Marwan kata, aku doa nak jadi seorang khalifah yang hebat, mempunyai kekuasaan yang besar. Allah Ta'ala tunaikan. Malik bin Marwan menjadi khalifah. Malik bin Marwan, ayah dia Marwan bin Hakam. Lepas Yazid bin Muawiyah, bapa dia Marwan bin Hakam, kemudian Malik bin Marwan. Jadi khalifah akhirnya. Kemudian tanya Abdullah bin Zubair, apa kamu punya hajat? Dia kata, aku pun sama juga, aku pun nak jadi khalifah juga. Maka diberi peluang juga, Allah Ta'ala mustajabkan. Allah bin Zubair pun jadi khalifah sekejap juga. Kemudian kata Urwah bin Zubair, kamu dua-dua ni minta benda keduniaan, minta dan jawatan, tapi kau minta apa? Kata Urwah bin Zubair, aku minta untuk jadi orang alim, jadi ulama yang bermanfaat pada ummah. Dan betul Allah Ta'ala jadikan Urwah bin Zubair ni seorang ulama yang besar di Madinatul Munawwarah. Kalau tuan-tuan baca kisah-kisah, ada banyak kisah Urwah bin Zubair ni tadi. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Madinatul Munawwarah, masih ada lagi rumah Urwah bin Zubair ni, istana ataupun rumah Urwah bin Zubair ni. Balik kepada cerita kita tadi, maka orang Mekah dan Madinah putuskan bai'ah pada Yazid bin Muawiyah dan melantik Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Maka dah ada dua, umat Islam dah berpecah dua balik dah. Dah ada dua khalifah balik. Hijaz, Mekah, Madinah, Abdullah bin Zubair pegang. Di sebelah wilayah lain semua dipegang oleh Yazid bin Muawiyah, Bani Umayyah. Bila Yazid bin Muawiyah dapat tahu buat cerita ni, tadi dia dah bunuh Sayyidina Husain dengan Ahlul Bait. Bila dia tahu cerita orang Madinah lantik Abdullah bin Zubair jadi khalifah, berlaku satu lagi peristiwa besar hitam dalam sejarah umat Islam. Yang ni kita jarang dengar tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan peristiwa ni? Peristiwa ni dipanggil sebagai peristiwa Harrah ataupun peristiwa Ibahatul Madinah. Tuan-tuan kena ingat cerita ni. Peristiwa Harrah ataupun peristiwa Ibahatul Madinah. Peristiwa ni ramai yang tak tahu berlaku. Di zaman ketika Yazid bin Muawiyah tahu orang Mekah Madinah lantik Abdullah bin Zubair, Yazid bin Muawiyah hantar satu pasukan tentera yang besar
dipimpin oleh Muslim bin Uqbah, nama dia. Muslim bin Uqbah, dia punya general dia. Yazid bin Muawiyah pesan kepada general dia dengan pesanan yang sangat kontroversi. Apa pesanan dia, tuan-tuan? Dia kata, kamu mula-mula kamu pujuk orang Madinah dulu untuk kembali bai'ah aku dan serah diri kepada aku. Kalau mereka tak mau menyerah diri, tak mau bai'ah aku semula, perangi mereka. Dan kalau kamu perangi mereka, Madinah halal untuk kamu. Dia bagi tahu pada Muslim bin Uqbah, general dia dan tentera dia, kalau kamu perangi mereka, kamu serang mereka, Madinah halal untuk kamu. Sebab tu peristiwa ini juga dipanggil sebagai peristiwa Ibahatul Madinah. Dihalalkan Madinatul Munawwarah, tuan. Kemudian apa yang jadi? Akhirnya tentera daripada Yazid bin Muawiyah ni tadi dipimpin oleh Muslim bin Uqbah mula bergerak menuju ke Madinatul Munawwarah. Kan dia berada atas kan? Syam ni di atas, dia akan jumpa Tabuk, kemudian dia akan jumpa Madinatul Munawwarah kat bawah. Tentera Madinatul Munawwarah dipimpin oleh Muhammad bin Hamdullah dan dia bergerak. Mereka tidak bertempur di dalam Madinah, mereka bertempur di luar Madinah. Mereka bertemu dulu antara tentera Yazid dan tentera Madinatul Munawwarah. Tentera Yazid, Muslim bin Uqbah bagi tahu, dia kata, lebih baik kamu menyerah dan bai'ah kembali Yazid bin Muawiyah, kami tak akan apa-apakan kamu. Tetapi tentera Madinatul Munawwarah tak nak menyerah. Dia kata, apa pun jadi, kamu ni telah melakukan dosa besar, telah membunuh Sayyidina Husain, membunuh Ahlul Bait Nabi SAW, kemudian dengan Yazid bin Muawiyah ni pula fasik, kami tak akan menyerah, kami tak akan bai'ah pemimpin dia macam gini. Akhirnya berlaku pertempuran di antara tentera Yazid dan juga tentera Madinatul Munawwarah, dan peperangan tersebut telah dimenangi oleh tentera Yazid bin Muawiyah. Tentera Yazid bin Muawiyah masuk ke Madinatul Munawwarah dan membunuh sebahagian besar penduduk Madinatul Munawwarah pada ketika itu, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke kuburan Baqi', Jannatul Baqi' sebelah Masjid Nabawi, tuan-tuan akan temui satu kubur yang panjang. Kalau satu kubur itu panjang, itu adalah perkuburan mereka yang syahid dalam peristiwa Harrah dan juga Ibahatul Madinah. Saya baru balik daripada umrah 2 hari lepas, baru sampai 2 hari lepas. Ingat nak bawa tapi tak boleh masuk dekat kawasan. Dia boleh masuk Baqi', tapi pandai dia orang ni sekarang, tuan. Dia buat satu one way. Dulu kan masuk Baqi' tu dia banyak jalan kan, kita bolehlah merayau pergi kubur sahabat ni. Saya baru nak tunjuk kat jemaah umrah, ni kubur sahabat, ni kubur ni kubur peristiwa ni, apa semua. Pandai dia buat one way, dia divert jalan. Kubur-kubur yang utama tu tak boleh lalu, tuan. Kubur Sayyidina Osman tak boleh lalu, peristiwa Harrah tak boleh lalu, kubur Sa'ad bin Mu'az semua tak boleh lalu. Pandai dia orang ni, tak nak bagi kita stop kat situ. Jadinya itu adalah peristiwa yang berlaku, peristiwa dipanggil Ibahatul Madinah. Dan peristiwa ni dalam kitab-kitab sejarah sebut, antaranya kitab yang kita baca ni, dia kata pada waktu tersebut Madinah, wanita-wanita Madinah seramai 1000 orang mengandung anak luar nikah. Kerana apa? Kerana tentera Yazid bin Muawiyah ni tadi. Dahsyat, tuan-tuan, peristiwa ni. Nanti dalam bab Dajjal kita akan baca sekali lagi, ada seorang tokoh, seorang figure zaman Nabi yang dia ni ada karakter dengan keturunan dia dengan tu sama macam Dajjal, sampai sahabat-sahabat seperti Sayyidina Umar kata, wallahi dia ni Dajjal, tapi dia bukan Dajjal besar. Tapi yang nak jadi kontroversinya, ketika karakter ni, orang ni tadi yang nama dia Ibnu Sayyad, kalau tuan-tuan baca hadis, ada seorang nama Ibnu Sayyad, dia ni ada ciri-ciri Dajjal, tapi dia tak berapa nak Dajjal juga sebab dia masuk Islam lepas daripada tu. Tapi dia ada karakter-karakter Dajjal ni, tak akan cerita lah tentang dia, panjang. Dan kawan dia tadi, peristiwa Harrah ni tadi, Ibahatul Madinah, dia hilang, tak tahu pergi mana. Tak tahu dia pergi mana, hilang ke mana. Dan Madinah pada waktu tersebut keadaan dahsyat, ramai yang terbunuh pada ketika itu. Baik, sedih, tuan-tuan. Ni kita tak tahu cerita ni, tuan-tuan. Kita tak banyak tahu cerita ni, apa yang berlaku di Madinatul Munawwarah. Habis, tuan-tuan bayangkan, sedang dalam keadaan jasad Nabi SAW ada dekat situ, tapi dekat luar tu macam-macam fitnah yang berlaku. Sebab itulah Nabi pernah sebut bahawa la aral fitan taqa'u khilala buyutikum qawaqi'al qatr. Nabi kata satu hari Nabi naik min ala utamin min utamil Madinah. Nabi naik salah satu daripada bangunan tinggi dekat Madinatul Munawwarah. Faqala hal tarawna ma ara? Nabi kata, kamu nampak tak apa aku nampak? Qala la, sahabat kata kami tak nampak. Qala, Nabi kata, fa inni la aral fitan taqa'u khilala buyutikum qawaqi'al qatr. Nabi kata, aku nampak fitnah yang berlaku seperti mana turunnya hujan yang lebat, semua rumah kena. Maksud apa? Kata para ulama hadis, Nabi nampak fitnah yang berlaku atas kota Madinatul Munawwarah.
Inilah lepas Nabi wafat kita sebut berlaku pembunuhan Sayyidina Umar, berlaku pembunuhan Sayyidina Osman, berlaku pemberontakan, akhirnya berlaku peristiwa Ibahatul Madinah, peristiwa Harrah ni tadi. Adakah peristiwa ni habis kat situ? Tak habis juga tuan-tuan. Kemudian mereka datang tu cuba nak serang siapa tadi? Abdullah bin Zubair, nak tangkap Abdullah bin Zubair. Tapi Abdullah bin Zubair sebenarnya telah melarikan diri, telah tinggalkan Madinah dan pergi ke kota Mekah. Telah meninggalkan Madinah, pergi ke kota Mekah. Dan mereka masih tidak dapat menjatuhkan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Maka beberapa tahun lepas tu, di zaman Malik bin Marwan, Yazid bin Muawiyah, Malik bin Marwan, Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Hakam, Malik bin Marwan, dua khalifah lepas daripada itu tak berjaya lagi jatuhkan Abdullah bin Zubair ni. Tapi zaman Malik bin Marwan, tuan-tuan dan puan muslim muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tersambung sikit lagi, iaitu tadi kita sebut bahawa Yazid bin Muawiyah telah serang Madinatul Munawwarah untuk jatuhkan khalifah pada waktu tersebut, iaitulah Abdullah bin Zubair. Tapi Abdullah bin Zubair telah melarikan diri ke Makkahul Mukarramah. Kemudian di zaman Malik bin Marwan telah berlaku satu lagi serangan operasi untuk cuba menjatuhkan Abdullah bin Zubair. Kali ini khalifah Bani Umayyah juga, Malik bin Marwan ini tadi, dia telah menghantar seorang gubernur. Gubernur ni sangat popular dalam sejarah, nama dia siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau tuan-tuan baca sirah, baca sejarah, tuan-tuan akan temui nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni dikenali sebagai seorang gubernur yang zalim. Dia zalim. Kenapa? Kerana ramai orang dibunuh. Tuan-tuan baca kitab-kitab mana pun tuan-tuan akan jumpa. Tuan-tuan baca pendapat orang tanya pada Anas bin Malik, tuan-tuan orang tanya pada Sufyan As-Sauri bagaimana tentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini seorang yang zalim. Memang dia zalim. Dia hidup di zaman Malik bin Marwan, Bani Umayyah. Dia gubernur pada waktu tersebut. Tapi walaupun kita kata Hajjaj bin Yusuf ni zalim, tapi alim. Orang dulu dia zalim tapi dia alim, tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf ni kita kata kenapa dia zalim tapi dia alim. Satu hari dijatuhkan hukuman sebat pada seorang. Katakanlah hukuman sebat tu 40 kali sebat. Bila sebat, kawan sebut Alhamdulillah, sebat. Sebat Alhamdulillah. Patut sampai 40 kali, stop lah kan. Sampai 40 kali sambung lagi. 41, 42. Kawan yang kena sebat kata, tadi kata 40 kali je, kenapa tambah pula? Hajjaj kata, tadi kan kamu semua Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku akan tambah lagi. Ya, kau syukur aku tambah lagi sebab dia zalim tapi dia alim. Ini Hajjaj ni. Dan zalim-zalim Hajjaj ni dia ada jasa pada kita. Apa jasa dia? Antara projek membariskan Al-Quran ni, yang kita duk baca Quran ada baris ni, ini zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi dalam peristiwa Abdullah bin Zubair ni, apa Hajjaj ni buat ketika cuba nak tangkap ataupun bunuh Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair berlindung di sebalik Masjidil Haram. Pada waktu tersebut ada Asma binti Abu Bakar, ibu dia pun ada dekat situ, dan ahli keluarga yang lain, dan penyokong-penyokong dia ada pun pada ketika itu berkumpul di dalam Masjidil Haram. Hajjaj datang kepung Masjidil Haram. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia bawa minjani'. Tuan-tuan tahu minjani'? Minjani' ni kalau tuan-tuan tengok cerita perang-perang lama tu, yang dia letak batu tu, letak batu, dia baling tu kan, itu nama dia minjani' dalam bahasa Arab. Hajjaj bawa minjani' pergi dekat Kaabah. Dia baling batu hingga roboh sebahagian Kaabah. Ini kita kata gila Hajjaj ni tadi. Dia punya zalim. Orang dibunuh ramai lah. Tuan-tuan boleh buat homework kaji pasal Hajjaj ni tadi. Bagaimana pendapat para ulama atau Hajjaj ni tadi. Dia baling batu menyebabkan roboh sebahagian Kaabah, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mesti terfikir juga, tak ada datang burung ababil ke pada waktu tersebut? Tidak lagi, tuan-tuan. Dari satu kitab yang tulis tajuk dia Lasna fi zamanin Abraha. Kita bukan hidup zaman Abraha. Apa cerita kitab tu? Dia kata Allah Ta'ala sebelum kelahiran Nabi Muhammad akan memelihara Kaabah ni tadi. Tapi selepas kelahiran Nabi Muhammad tidak akan dipelihara lagi. Kenapa? Kerana umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tidak turunkan azab segera, dan Allah Ta'ala tidak turunkan bantuan segera juga. Orang dulu kan kalau lawan Nabi-Nabi dia terus kena azab, kena terbalik, kena hancur. Kita umat Nabi Muhammad lawan Nabi banyak, tak ada apa-apa pun. Tak, Allah Ta'ala tak hancurkan. Begitu juga dengan bantuan, Allah Ta'ala tak datang lagi burung ababil. Tak ada dah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Adil, dia buat begitu. Umat Nabi Muhammad ni dia kena usaha, barulah Allah Ta'ala datang bantuan. Dulu-dulu Nabi-Nabi dulu angkat tangan, Allah Ta'ala tu hantar bantuan. Nabi Muhammad SAW kena jihad sampai luka, sampai syahid, barulah Allah SWT datangkan bantuan. Akhirnya Abdullah bin Zubair ni tadi terbunuh dalam peristiwa
pengepungan dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Akhirnya berlakulah peristiwa berdarah. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Makkahul Mukarramah, dekat perkuburan Ma'la, perkuburan Ma'la dekat belakang tu kan, perkuburan Ma'la ni dia jauh lah daripada tempat kita selalu duduk, sebab kita orang Malaysia ni duduk dekat Clock Tower tu banyak kan, dekat Safwa bahagian depan tu kan, dekat Ajiat. Dia dekat belakang sana, dekat belakang sana ada satu perkuburan Ma'la, perkuburan lama. Dekat situ dah Abdul Muttalib, dekat situlah Khadijah radhiyallahu anha, dan dekat situlah perkuburan Abdullah bin Zubair dikebumikan dekat situ juga. Kenapa? Kerana terbunuh dalam peristiwa yang berlaku ketika zaman Malik bin Marwan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Wallahu a'lam untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca ataupun kita dengar pada malam ni dapat menambah pengetahuan kita mengenai apa yang telah berlaku pada umat sebelum ni. Ada soalan, bagaimana kepala Sayyidina Husain boleh sampai ke Mesir? Tadi cantik juga kan. Tadi saya duk cerita kepala sebahagian daripada Karbala boleh sampai kat Damsyik, sebab itu dulu pemerintahan Bani Umayyah punya HQ. Ada yang sebut kepala Sayyidina Husain asalnya dibawa kepada Yazid bin Muawiyah juga, ditunjuk di hadapan Yazid bin Muawiyah. Kemudian ada sebahagian daripada sahabat dan juga sahabat-sahabat, ada yang kata sahabat, ada yang kata Amr bin Al-As. Amr bin Al-As kan di gubernur Mesir pada ketika itu. Ada yang kata Amr bin Al-As ambil kepala tersebut daripada Yazid bin Muawiyah dan bawa kembali ke Mesir dan dikebumikan dekat Mesir. Itu sebab tu kepala Sayyidina Husain ada dekat Masjid Husain dekat Mesir. Itu pun khilaf tuan-tuan, wallahu alam. Orang kita pun tak pasti sama ada betul kepala Sayyidina Husain dekat situ ataupun mungkin di tempat lain. Kerana apa? Kerana tempat-tempat yang kita kata ada makam apa semua ni payah nak kata betul. Kalau tuan-tuan biasa pergi tempat sirah, makam yang confirm dia kata ya ha. Kalau pergi makam, kalau pergi Syria, atau pergi Mesir, kata Dareh tu, itu confirm, itu makam yang dikonfirm lah. Tapi kalau disebut makam saja, belum tentu. Kenapa? Kerana boleh jadi makam ni maksudnya mungkin sahabat tu pernah duduk situ, sahabat pernah duduk situ, pernah solat dekat situ, jadi mereka dirikan tempat kat situ. Tapi makam sebenar ni kita tahu, seperti mana kita telah sebut sebelum ni, termasuk juga dengan makam Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW, semua tak confirm kecuali Nabi Muhammad SAW. Sebab tu asar daripada sahabat sebut, dan Imam Al-Qasir sebut dalam kitab dia kata nanti Nabi Isa AS turun akan dikebumikan dekat dalam raudah sebelah makam Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab yang membahaskan tentang Madinatul Munawwarah, lakaran dalam makam tu tuan, ada satu lagi kosong tuan. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, bawah Rasulullah ni ada satu kosong lagi tuan. Memang dalam lakaran tu pun dipetakkan kosong. Jadi para ulama termasuk Al-Imam Al-Qasir sebut kemungkinan besar di situ akan dimakamkan Nabi Isa AS nanti. Kenapa? Nabi Isa dia akan turun dan dia akan wafat. Jadi dekat mana tempat yang selayaknya untuk makamkan Nabi Isa ni, kat mana? Mestilah dekat sebelah Rasulullah SAW, tempat yang paling mulia. Kerana makam-makam lain tak tentu. Wallahu a'lam. Itu pendapat daripada para ulama. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.